Sebenarnya benda ni untuk PMX, kemah ni untuk PMX. Tak sangka boleh diambil tindakan. Saya kalau bukan kerana nak sambut PMX, kami tidak bersusah payah mendirikan kemah itu. Sebab pertama PMX ini pertama sekali dia sahabat saya. Kami sama-sama dalam ABIM dulu. Bahkan sama-sama menjadi bekas pemimpin pelajar. Dia menjadi pemimpin pelajar dan bila dia keluar, saya dinaikkan menjadi pemimpin pelajar dan saya berjuang. Dan kami memenangi kampus-kampus masa itu. Kami grup Islamik, grup berjaya memenangi semua kampus. Dan PMX sudah pun isytiharkan dalam sidang media dan kepada wartawan luar negeri, di dalam dan luar negara, mengatakan kami sudah berjaya menerapkan perjuangan kami kepada pemimpin pelajar di negara ini dan Islamic Group sudah pun memenangi semua kampus. Jadi berdasar kepada itu, bila PMX jadi Perdana Menteri, saya jadi Presiden PWM, dan kami pula nak sambut ulang tahun ke-35 tahun. Dan bangunan ini baru kami dapat daripada kerajaan sendiri di bawah kepimpinan PMX. Kami sebagai terima kasih kepada kerajaan, kami nak raikan PMX datang ke rumah kami ini buat sambutan naik rumah baru PWM baru diberi oleh kerajaan, dan sempena ulang tahun 35 tahun PWM, dan sempena PMX sahabat kami menjadi Perdana Menteri. Kami tak dirasmikan bangunan ini. Oleh sebab itu, bila dia kata insya-Allah orang Islam dia bukan main-main, saya terus balik mempersiapkan bangkitan dan buat persiapan supaya tandas dibina segala macam. Sebab saya takut PMX ni kalau dia nak datang, dia bagi tempoh 2 hari, 3 hari. Dia macam mana kita nak siap? Jadi sebab itu kena buat persiapan awal. Kita dah berkira tarikh dengan pejabat dia, kita siapkan dulu kemah ni. Takut-takut dia kata, oleh kerana saya nak pergi ke Titi Wangsa, kebetulan tu rumah you pun Titi Wangsa, saya pergi sekali lah tempat tu. Mungkin begitu. Saya takut begitu. Itu kita buat persiapan. Walaupun dia belum jawab nak datang berapa hari bulan. Jadi malangnya persiapan kita itu dipandang remeh. Padahal bandar saya telah tulis surat pada Datuk Bandar. PMX kemungkinan akan datang merasmikan Rumah Persatuan PWM ini, Persatuan Wartawan Melayu ini. Dan saya mohon Datuk Bandar arahkan bahagian tertentu, bahagian dekoratoris untuk menghiaskan kawasan pejabat kami ini, keliling rumah ini, di pagar rumah kami. Bila PM datang, PMX datang, dia rasa selesa, sesuai dengan kawasan peranginan pejabat kami di sini, menjadi selesa baginya untuk masuk merasmikan rumah kami. Itulah tujuannya begitu makitan itu didirikan. Tetapi malangnya kami sedang berkira dengan pejabat PM bagaimana tarikh nak ditetapkan, sempena apakah PM dia datang sini jenguk. Ada mungkin ada dekat-dekat duduk sedang kira adakah PM akan nak pergi ke mana kawasan ini, terus datang ke sini. Kita tidak nak ambil masa dia lama daripada rumah dia datang ke sini. Kemungkinan sempena dia pergi ke mana, dia datang nak rasmi apa di kawasan Kuala Lumpur, so dia datang sekejap, 2 jam pun cukup. Nak suruh dia gunting pita rasmi rumah PWM yang baru, itu saja persiapan yang kita buat. Tapi malangnya kami bertepuk sebelah. Datuk Bandar tidak turut bertepuk. Patutnya Datuk Bandar menyatakan gembira dia dapat sama-sama menyambut PM datang ke kawasan di bawah naungan di BKL. Sepatutnya dia bergembira, turut menyambut, turut menjadi tuan rumah kedatangan PMX. Tetapi malangnya dia benarkan orang bawahan dia
pegawai-pegawai bawahan dia yang tak menggunakan langsung akal fikiran yang waras, bahkan bertindak berdasar kepada nafsu mereka, nafsu yang diadu-adu domba oleh orang-orang yang berasuah dan segala macam yang ada kepentingan di sekeliling kawasan ini, yang tak mau yang tak mau kami bakal menjadi pesaing mereka. Mereka ingat Satu Wartawan Melayu ni badan perniagaan. Mereka salah sangka kami bukan badan perniagaan, kami badan wartawan. Kalau kami nak berniaga, kami ada syarikat sendiri masing-masing. Syarikat kami pun multi-million. Tidak perlu ambil kesempatan di rumah persatuan ini. Pejabat syarikat kami pun berada di puluhan tingkat. Jadi dia tak dapat telah ini. Datuk Bandar tak boleh fikir ini, membiarkan bawahnya musnah, seolah kita nak mendirikan perniagaan di sini kerana tidak memohon kebenaran mendirikan perniagaan. Kita nak mahu kebenaran apa? Kita tidak niat nak berniaga. Sebenarnya kemah tu bukan untuk berniaga. Kita dirikan marketing bukan untuk berniaga. Menyambut. Jadi dia kata, oh ni mendirikan ni tak ada permohonan untuk buat permohonan, buat perniagaan ini, bukan. Kita bukan nak berniaga. Ini tempat VIP nak duduk. Untuk persiapan. Penaja kita dah rancang dah. Ada 4 aircon yang besar, air conditioner, tak tahu dah berapa ribu watt yang boleh sejukkan dalam tu. PM pun boleh menggigil tengah panas kalau masuk dalam marketing kita. Itu yang digambarkan oleh penaja kita. Tapi dimusnahkan. Lampu candela ataupun beratus ribu. Jadi saya tidak tahu lah. So cara tindakan yang dibuat pun tak adil sebab dia masuk dengan cara memecah. Saya fahamkan cara memecah. Kalau dia bagi notis, saya akan datang. Tunggu sekejap, telefon saya. Semua orang kawasan ada nombor telefon saya. Panggil orang yang untuk dismantle. Panggil orang dismantle, penjaga rumah ni pun ada. Panggil orang tu, kita boleh. Dalam masa 2 jam, kita boleh dismantle semua. Tak perlu nak runtuh dengan bulldozer. Yang sekarang kerugian tu RM900,000 tu market tank saja. Habis struktur yang dihancurkan, tandas yang awam yang dihancurkan tu, itu modal yang dibeli oleh kontraktor kita tu dekat RM100,000. Peralatan tandas tu tandas VIP untuk PM pakai, dan pejabat-pejabat dan menteri-menteri yang mengiringi dia. 2 tandas wanita, 2 tandas lelaki, 1 tandas VIP dan 2 tandas VIP, supaya orang keliling yang menemani dia juga boleh masuk tandas bersama dengan PMX. Takkan nak biarkan PMX masuk tandas saja seorang-seorang. Mungkin ada penjahat dalam tu masuk juga, duduk sebelah-sebelah. Jadi ini menyebabkan tandas itu begitu besar. Kerana pengiring pun nak masuk tandas juga. PMX lepas buang air, pengiring dia juga ada buang air kat luar tu. So, sambil memerhati PM. Tindakan kepada DBKL sekarang ni, tindakan sama tu lah. Saya akan buat laporan polis menyatakan perasaan tidak puas hati saya terhadap Datuk Bandar yang membiarkan bawahnya menggunakan tindakan tanpa menggunakan otak yang waras. Itu sahaja. Datuk sedih berunding kalau dia nak buat ganti rugi, untuk bayar ganti rugi tu. Dia nilai lah, marketing saja RM900,000. Katanya lebih RM500,000. Tak apalah, RM900,000 saja. Lebih tu kira halal, lebih halal lah. Tapi tandas lagi RM200,000-300,000. Itu tak termasuk upah pasar. Dia ganti yang tu pun cukup lah. Ataupun saya dapat dengan cerita pegawai bandaraya kata, di BKL kata, kami ada marketing, Datuk. Okey, pasanglah, ganti. Kalau kamu dah ada, pasang aja lah, tak payah beli. Tapi yang rosak tu aja digantikan lah. Rosak gantikan lah. Kalau tidak buat, Datuk akan ambil tindakan sama tu lah, perundangan. Apa pilihan saya ada?
Saya tak ada pilihan. Kalau Datuk Bandar bayar saman itu, saya akan balik pada penaja dia. Orang menaja kita yang baik hati menaja kita. Kak Simah ni, Datuk Bandar bayar dah, you ambil dah. Kalau cukup, cukup dah. Tak cukup, maaf lah. Kalau lebih, sedekah lah. Dengan kita babi pun ada semua. Yes. Jadi bila dia beri tempat ni, TSN ragu. Dia kata tempat tu terlalu semak, terlalu hutan juga ke. Dia tak apa. Lepas tu kami akan dibuang bersih. Cantik jadinya ni setelah kami buang segala hutan rimba keliling ni. Oh, Diterokai balik lah. Kita terukar balik. Masa kita bersihkan tu, ular sawa kita tangkap. Ular Tengok. sawa panjang 15 kaki. Kita panggil Jepang. Panggil Jepam datang tangkap. Dan kura-kura dengan buaya dengan apa semua ada. Dan kita bantu NGO pemaaf bekas-bekas banduan ni untuk buat kerja ni. Kita bantu upah dia orang macam tu lah. Dia ada tubuhan kebajikan bekas-bekas banduan. Mereka bawa dalam 15 orang. Duduk sini dalam 2 bulan. Mereka ini yang membantu kami membersihkan. Dia tangkap ular pakai tangan je. Ular datang pakai mereka pandai. Yang maki di sana tu. Yang nampak kaca-kaca tu. Tak adalah sampai macam tu betul. kan. Ni lepas tu dia angkut dengan simen yang tak berpakai pun dia angkut. Kita simen kan ni pasal rumput tanah tak betul. Bila hujan lecak tu kita simenkan. Kalau tengok pun bukan besar pun kawasan tu. Tak lindung apa-apa pun. lagi pun dalam kawasan bukan luar kawasan. Ni berapa besar ni? 50 kali 100 ke? Tak, 30 100. 10 meter 30 meter. 10 kali 30 meter. Ui. Kaca masih ada lagi ni. Kaca masih ada lagi. Apa tu? Zalimnya di BKL ni.